Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Fidaus Al-Rashid Idris dalam Berita Pagi Sarawak edisi 4 Oktober. Dua langkah sedang dirancang untuk mengurangkan beban kesesakan wad di Hospital Sibu. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan 2, Datuk Aaron Agodagang, dua langkah itu adalah pembukaan wad unit rawatan rapi ICU dan pembukaan Hospital Medan di kawasan Hospital Sibu. Jelas Dato' Aaron, wad ICU modular dengan kapasiti 10 katil akan siap 11 Oktober ini. Seramai 10 pegawai perubatan juga akan dimobilisasikan ke Hospital Sibu untuk membantu tugasan. Satu lagi apa yang akan berlaku di Hospital Sibu ini adalah kita akan merubuhkan satu lagi medan hospital dengan 100 bed yang akan diadakan di tempat parking di Hospital Sibu ini. Beliau dalam sidang media selepas lawatan kerja ke Hospital Sibu juga memberitahu perancangan pembinaan Hospital Medan kini berada pada peringkat pengiraan kos. Dalam pada itu, Pengarah Hospital Sibu Dr. Nantakumar Tirunavukarasu berkata, Hospital Medan itu akan memfokuskan kepada pesakit bukan COVID yang stabil. Hospital Medan itu perlu bagi membolehkan lebih banyak wad COVID dibuka di dalam hospital sekiranya diperlukan. Kenapa kita perlukan wad hospital ialah kini hospital kita pakai liquid oxygen yang dia dalam kita punya piping. So dia lebih mudah untuk mengendalikan pesakit, dan dari segi kita nak buat rawatan daripada X-ray, blood taking, ECG, dia memudahkan. Individu yang terlibat dalam program pengukuran Tanah Hak Adat Bumiputera Inisiatif Baharu dinasihati agar tidak terpengaruh dengan agenda dan hasutan yang dilemparkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan menegaskan tindakan pihak luar yang menghasut penduduk hanya merugikan mereka kerana ia akan mengakibatkan tanah milik mereka tidak disukat dan tiada memiliki surat hak milik. Datuk Amar Awang Tengah menasihatkan penduduk agar tidak terpengaruh dengan tomahan kerana tindakan orang luar lazimnya datang apabila menjelang pilihan raya, sementara pihak kerajaan pula melaksanakan kerja-kerja penyukatan dan pemberian hak milik tanah adalah berterusan dan tidak bermusim. Seharusnya tidak berlaku. Apatah lagi untuk menghasut rakyat. Kalau rakyat itu terhasut, makan hasutan-hasutan, akhirnya tanah mereka tidak akan disukat. Macam mana? Jadi tidak ada jaminan kepada mereka. Jadi, dan kebanyakan mereka ini orang yang bukan ada tuntutan pun terhadap tanah di satu-satu kawasan itu. Orang ini datang, apatah lagi masa election, macam-macam. Beliau bercakap kepada pemberita selepas majlis penyerahan surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri Kampung Nusah dan Kampung Sebalik Tiris Bekenu di Miri. Manakala penerima-penerima menarik nafas lega setelah sekian lama menunggu surat hak milik mereka. Kami dah lama nunggulah dari 2015 dulu. Jadi syukurlah Alhamdulillah kerana dapatnya hari itu. Sudah sekian lama menunggu hari ini dapat. Terima kasihlah. Alhamdulillah rasa sangat gembira lah. Pada majlis tersebut, seramai 50 orang penerima daripada 165 orang penerima hadir secara simbolik bagi menerima 362 surat hak milik mereka. Penglibatan golongan belia dalam bidang keusahawanan memberangsangkan meskipun dalam tempoh pandemik COVID-19. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, ia dapat dilihat dengan lebih 90% hasil industri kecil dan sederhana IKS telah disumbangkan kepada pembangunan negara. Datuk Amar Awang Tengah merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Mintret berkata Kerajaan Persekutuan telah melancarkan pelbagai pakej bantuan melibatkan peruntukan kira-kira RM284 bilion.
Manakala kerajaan negeri juga telah melancarkan pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang 1.0 hingga 7.0 yang melibatkan peruntukan lebih kurang 5.3 bilion ringgit disalurkan melalui Mintred untuk membantu rakyat termasuk usahawan muda seperti program graduan ke arah keusahawanan gerak dan usahawan teknikal dan vokasional. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan majlis pelancaran Dons Burger dan The Brew Crew di Permai Miri. Aspek kebersihan, pemulihan dan pemeliharaan perlu menjadi keutamaan semua pihak apabila sektor pelancongan dibuka semula selepas berdepan beberapa siri penutupan akibat pandemik COVID-19. Menurut Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah, pelancong maupun pengunjung seharusnya menikmati keindahan panorama pusat pelancongan dan menggunakan peluang pembukaan sektor pelancongan sebaik mungkin untuk beriadah bersama keluarga dan rakan-rakan. Jelas Dato' Abdul Karim, tabiat membuang sampah dan vandalisme adalah tindakan tidak bertanggungjawab yang berpotensi menjadi ikutan kepada pengunjung yang lain. Oleh itu, semua pihak haruslah bekerjasama dan saling mengingati akan tanggungjawab menjaga keindahan semua pusat pelancongan agar ia dapat dinikmati bukan hanya oleh generasi masa ini, malah masa akan datang. Dato' Abdul Karim berkata demikian pada lawatan kerja ke Taman Negara Bakor Kuching baru-baru ini bersempena pembukaan tempat-tempat pelancongan dan rekreasi. Lebih 1,000 peserta pelbagai negara antaranya Jepun, Singapura, Brunei dan Indonesia menyertai webinar Konvensyen Prasekolah Antarabangsa Sarawak yang merupakan anjuran Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK yang diadakan di Kuching. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu bertemakan pembentukan modal insan dalam norma baharu. Webinar itu bertujuan mempersiap tenaga pengajar dan penjaga ke arah melengkapkan kanak-kanak dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan norma baharu. Jelas Datuk Seri Fatimah, ia selaras dengan objektif konvensyen tersebut yang antara lain untuk meningkatkan pengetahuan pendidik berkaitan pembentukan modal insan dalam kanak-kanak termasuk perkembangan rohani, kognitif, sosial serta fizikal dan mengenal pasti cabaran membentuk potensi anak-anak. Beliau berucap pada konvensyen tersebut dan pelancaran buku Women in Early Childhood Care ECCE, Sowing the Seeds for the Future di Kuching. 5 kertas kerja dibentangkan pada konvensyen tersebut antaranya pendidikan awal kanak-kanak sebagai asas pembentukan modal insan dalam kanak-kanak. Dalam pada itu, bagi membantu pengendali prasekolah, penggunaan geran khas tahunan juga diperluas sejajar dengan norma baharu. Semua pihak hendaklah bertanggungjawab membantras isu penyalahgunaan dadah yang berlaku di kawasan masing-masing. Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman merangkap adun jepak. Datuk Talib Zulfilip memberitahu isu penyalahgunaan dadah bukanlah suatu yang baharu dalam kalangan masyarakat. Kalau kita mahu anak-anak kita selamat, umpama generasi baru, satu, kalau ada ahli keluarga yang sudah terlibat di dalam dadah, kita bantu beliau. Lepas masuk pusat pun boleh. Jika seorang ahli keluarga tersebut telah diasingkan, sama seperti masa COVID, asingkan beliau di pusat pemulihan, maka yang lain insya-Allah tidak akan terlibat. Beliau memberitahu demikian pada perasmian bengkel kongsi fakta dadah Selamat Nyawa di Bintulu. Tambah Datuk Talib, beliau berharap bengkel berkenaan memberi manfaat kepada 25 orang peserta yang terlibat. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak merekodkan sebanyak 1,418 kes baharu positif COVID-19
menjadikan jumlah kumulatif kes di Sarawak meningkat kepada 215,576 kes. Menurut kenyataan media JPBN, daripada bilangan kes yang direkodkan, hanya 11 kes dalam kategori klinikal 3, 4 dan 5, manakala 1,407 kes dalam kategori klinikal 1 dan 2, iaitu tiada gejala dan gejala ringan. JPBN dalam kenyataan itu juga memaklumkan tiada kes kematian dilaporkan berlaku pada Sabtu, namun 12 kes kematian dilaporkan dari tempoh 29 hingga 1 Oktober, membabitkan 7 wanita dan 5 lelaki. Pada 29 September lepas, 3 kes kematian direkodkan melibatkan 3 kes di Kapit, Miri dan Kuching. Manakala pada 30 September, 5 kes kematian dilaporkan masing-masing di Miri, Bintulu, Serike dan Sri Aman. Sementara itu, 4 kematian juga direkodkan di Sibu dan Bintulu pada 1 Oktober melibatkan 2 wanita dan 2 orang lelaki. Kesemua kes kematian itu melibatkan individu berusia 39 hingga 88 tahun dan mempunyai pelbagai komorbid. Dalam pada itu, terdapat 102 kluster aktif di Sarawak dengan 5 kluster diisytiharkan tamat setelah tiada kes baru dilaporkan dalam tempoh 28 hari. Sementara itu, 5 lokaliti dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD, manakala PKPD di 18 lokaliti ditamatkan. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi 4 Oktober. Saudara, kesatuan rakyat merupakan kunci utama untuk keluar dari pandemik COVID-19. Saya Firdaus Rashid Idris, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.